This call is now being recorded. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya kongsikan sedikit ada yang menarik dalam khutbah Jumaat tadi, tapi tak tahulah sama ke tak semua tempat di Sarawak ataupun tak sama. Tapi rasanya samalah kan, kalau khutbah tu kebiasaannya sama. Jadi antara pesan khatib dalam khutbah Jumaat tadi adalah saling nasihat menasihati. Ada ayat khatib tadi yang saya ingat sangat. Katanya ada orang itu membuat silap dan salah ataupun membuat dosa bukan kerana dia jahil, bukan kerana dia tidak tahu, tetapi kerana terlalai, terlupa, terleka ataupun tidak kuat untuk menahan dirinya daripada melakukan kesilapan. Jadi itu sesuai dengan fitrah kita manusia. Bagi saya itu sesuai dengan fitrah kita manusia yang akan melakukan kesilapan. Semua Bani Adam, semua anak Adam akan melakukan kesilapan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat dan memperbaiki dirinya. Jadi bila kita mengamalkan budaya nasihat menasihati ini, tidaklah bermakna orang yang dinasihati itu orang yang tidak berilmu. Atau kata lainnya, orang yang berilmu pun perlu kepada nasihat. Jadi perkara itu mengingatkan saya satu ceramah dalam YouTube yang saya suka tengok, Ustaz Khalid Basmalah, pendakwah dari Indonesia. Yang saya minat Ustaz Khalid Basmalah adalah selain daripada beliau adalah seorang pendakwah, beliau juga ada syarikat media, syarikat penyiaran. Kemudian beliau juga ada restoran mewah yang menyajikan makanan Arab. Maknanya contoh pendakwah yang ilmunya bagus dan kehidupannya bagus, bagi saya salah satunya ustaz yang saya minat itu adalah Ustaz Khalid Basmalah. Pernah Ustaz Khalid Basmalah menceritakan dalam video ceramah beliau, ada satu benda, saya lupa apa bendanya. Saya cuba cari di YouTube, tak jumpa. Benda memang biasa begitu, bila kita nak cari, kita tak jumpa. Tapi ada pernah dalam satu ceramah Ustaz Khalid Basmalah, dia menceritakan ada benda yang kawan-kawannya forward sahaja di dalam grup WhatsApp, tetapi benda itu mengingatkan dia kepada satu benda yang memang dia dah tahu, amal tu dia dah tahu, benda tu dia dah tahu katanya, tapi dia macam tak buat, macam tak peduli kan. Tapi tiba-tiba satu hari dia mendapat mesej yang di forward oleh kawan saja dalam WhatsApp, dan itu mengingatkan dia ilmu yang dia ada tapi dia tak amalkan. Jadi kesimpulannya di sini adalah nasihat menasihati, menyampaikan ilmu, budaya menyampaikan ilmu ini, budaya nasihat menasihati antara kita ini berlaku kepada semua orang. Orang yang ada ilmu, orang yang alim, dia pun tetap memerlukan peringatan. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu baik untuk kamu. Jadi hari ini kita akan melihat berkaitan ayat 2, ayat 1 dan 2 dengan ayat 109, masih bercakap tentang Al-Quran. Dalam ayat pertama, kita tengok dulu ayat 109. Next saja kan? Dan kita tengok dulu ayat 109. Ayat ini selalu kita dengar, selalu kita nampak di Facebook kan, jika lautan menjadi tinta pun tidak cukup untuk menulis ilmu Allah. Akan keringlah lautan tu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Makna apa di sini adalah ilmu Allah ini luas. Luasnya ilmu Allah ini, dan ilmu yang luas inilah yang kita masing-masing dapat sedikit, sedikit, seorang sedikit, seorang sedikit, seorang sedikit. Dan dengan ilmu yang masing-masing ada sedikit itulah kita manusia membina tamadun. Seperti yang kita cerita minggu lepas lah. Kan manusia diberi hikmah. Tanpa hikmah, manusia tidak akan memajukan kehidupannya. Kita tidak perlu tengok lama. Kita tengok dari zaman Rasulullah sehingga ke zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah ketika berlaku peristiwa Iqra' dan Mi'raj, ramai yang malah menjadi murtad, ramai yang tidak percaya, ramai yang menjadi munafik kerana hendak bergerak dari Mekah ke Madinah waktu itu bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi berlalu sudah zaman Rasulullah hingga zaman kita sekarang belum sampai 2000 tahun. Baru dalam 1500, lebih kurang kalau dikira tahun Masihinya baru berlalu dalam 1500 tahun. Tapi kita tengok perkembangan pada teknologi pengangkutan saja. Dari Makkah, Madinah, Makkah sekarang ada apa yang KM boleh tolong sekejap, apa nama bas yang Allah Akbar. Bas apa Ustaz? Bas yang tu, bas yang laju tu, yang macam Kereta api lah. Kereta api ke? Bas pula. Kereta api, bas. Nama dia apa? Oh, yang tu, yang apa fast train tu ke? Bullet train tu. Yang macam apa LRT, apa tu? Yelah, bullet train Ustaz. Train tak senang bahasanya. Terima kasih Kak. Senang bahasanya train. Kan? Jadi kalau sebelum-sebelum tu, biasa kalau kita naik bas dari Madinah pergi Mekah kan biasa makan masa 4 hingga ke 6 jam jugalah kan. Tapi dengan adanya apa yang saya cakap tadi tu, kereta api laju tu, ambil masa dalam berapa, dah ingat lupa, dalam 1 jam macam tu lah kan. Okay. Jadi kalau naik kapal terbang, lagilah kan. Maknanya kalau orang zaman dulu datang balik ke zaman kita sekarang, kita beritahu kita dari Malaysia, dari Kuala Lumpur pergi ke Madinah, cuma makan masa 8 jam saja, orang zaman dulu tu tak percaya. Tapi ia berlaku pada zaman sekarang. Makna kata apa yang nak diceritakan di sini adalah dari zaman Rasulullah sehingga kini saja kita tengok betapa berkembangnya tamadun manusia ni, majunya kehidupan manusia ni, itu semua daripada ilmu dan hikmah yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita, kepada manusia, tidak kira manusia itu orang yang beriman ke orang yang tidak beriman ke. Dan itu terbukti kerana banyak teknologi dan kemajuan dalam kehidupan kita mutakhir ini yang tidak dicipta oleh orang Islam. Tapi itu dahulu pada zaman kegemilangan Islam dahulu, segala ilmu ini baik ilmu sainsnya, ilmu falak, ilmu astrologi, semua ilmu tu semua dipegang oleh orang Islam sehinggalah berlakunya perang salib dahulu dan keadaan dunia pun berubah. Jadi tak kata di sini adalah kita sebagai orang Islam yang membezakan kita dengan orang lain adalah bagaimana kita berpegang dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada segala apa yang kita perlukan. Jika dalam Al-Quran diceritakan tentang Isra' Mi'raj, Rasulullah bergerak dari Mekah pergi ke Madinah, kemudian pergi ke Baitul Maqdis dalam masa 1 malam sahaja. Pada zaman dahulu itu adalah benda yang mustahil. Tapi kata guru, kata seorang ustaz yang pernah mengajar kami, katanya tidak mustahil. Benda itulah yang membuatkan manusia berfikir. Tidak dapatkah kita semakin melajukan perjalanan kita, semakin mempercepatkan perjalanan kita seperti yang diceritakan dalam Isra' Mi'raj itu. Pernah juga saya kongsikan di sini apa yang pernah diceritakan oleh seorang guru kami. Katanya kalau kita tengok solat sahaja, kenapa solat sendiri satu kebaikan dan solat berjemaah digandakan menjadi 27 kebaikan.
Jadi jika kita umat Islam betul-betul menghayati solat itu, katanya solat sahaja cukup untuk menjadi apa tu kalau KL nak tolong pencetus ke apa, solat itu saja boleh menjadi punca, boleh menjadi asbab kemajuan kehidupan kita. Kita tengok, kita nak solat kita perlu kita perlu masjid. Untuk solat berjemaah kita perlu masjid. Bila kita perlu membina masjid, ilmu pembinaan kita, ilmu arkitek macam itulah ilmu seni bina kita kan, kita nak memperdagangkan masjid, kita nak mempercantikkan masjid. Dari masjid itu saja kita akan mencari berbagai lagi ilmu lain untuk memajukan masjid. Sehingga sekarang kita tengok bagaimana teknologi pengawalan air zam-zam di Masjidil Haram kan. Kita tengok lagi banyak lagi, tambah lagi musim Covid begini, bila kita tengok berita-berita dari Makkah dan Madinah, banyak benda-benda yang sudah dimajukan. Jadi bila itu dari segi seni bina. Dari segi sosialnya pula, dari segi yang lain-lainnya pula, jadi masjid itu sahaja cukup untuk menjadi pusat pembangunan dan pusat kemajuan kita sebagai orang Islam jika betul-betul dia berfungsi sebagai masjid yang menyatu padukan kita umat Islam, masjid yang membuat kita berfikir, masjid yang membuat kita maju. Okey? Contoh ada masjid apa nama Kak Saimah? Allah Akbar, masjid di pasar, masjid baru masjid atas saya. Dekat Kuching tu lah. Kuching. Al-Rampok apa lah? Saya kami ni berapa di Kuching. Okey, nak cerita masjid tu kan, bila kita masuk kita tak perlu tekan apa-apa tandas dia. Kita masuk dia akan lampu semua akan buka sendiri. Kita keluar lampu tutup. Kalau kan. Jadi itu antara benda-benda yang kemajuan yang ada pada kita, tempat duduknya, kita hulur tangan keluar air. Tarik tangan air berhenti. Hulur kaki keluar air. Tarik kaki hulur berhenti. Itu semua sesuai dengan ajaran Islam kita, di mana Islam melarang menegah pembaziran, Islam menyuruh kita jadi bijak, Islam menyuruh kita berhikmah menggunakan segala sumber. Jadi ciptaan-ciptaan begitu sangat tepat, sangat sesuai dengan kita sebagai orang Islam. Jadi dalam ayat 2 Allah memberi amaran dan penegasan bahawa Al-Quran ini akan ada dua golongan, dua sikap orang terhadapnya. Sikap yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan panduan, sesuai dengan panduan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Mereka lah orang yang akan beroleh balasan yang baik. Jika kita mahu menyambut kabar gembira dalam ayat 2 surah Al-Kahfi ini, kita perlu menjadi orang yang beramal soleh, dan amal soleh kita itu perlu tepat, perlu mengikut panduan Al-Quran, perlu tepat mengikut seperti mana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita dengan itu boleh mengharapkan rahmat Allah, dan Allah janji di sini bahawa mereka yang beriman dengan Al-Quran dan beramal soleh akan beroleh balasan yang baik. Dan dalam ayat ini juga Allah memberi amaran dengan azab yang berat bagi orang yang mengingkari Al-Quran ini. Ya? Orang yang mengingkari Al-Quran tetap boleh mendapat kebaikan hidup di dunia, tetap boleh memajukan kehidupan di dunia ini, tapi azab yang berat menanti mereka pada alam yang selepas ini nanti. Jadi ayat ini kalau mengikut para ulama, satu ayat Al-Quran boleh dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang lain yang sebelumnya ataupun selepasnya. Jadi bila kita tadabbur ayat ini, apa lagi ayat lain yang boleh kita kaitkan dengan ayat ini? Salah satunya adalah pada ayat, maafkan saya, 32, kalau saya tidak salah, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'alimul hakim. Ketika para malaikat mempersoalkan Allah mengapa diciptakan manusia, kemudian Allah memberi tugas kepada malaikat, Allah suruh malaikat uji manusia. Jadi setelah malaikat menguji manusia,
malaikat pun mengaku kepada Allah bahawa subhanaka maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami tahu melainkan apa yang engkau beri kami tahu. Jadi maknanya di situ dalam hal ilmu pengetahuan ini yang dikatakan dalam ayat 109 tadi, ilmu Allah ini luas yang jika lautan menjadi tintanya pun tidak habis untuk mengkaji ilmu Allah ini. Maknanya ilmu manusia tidak akan berhenti. Kita tengoklah dari zaman dahulu sehingga zaman sekarang, tidak akan berhenti. Tidak mustahil satu masa nanti ya, mungkin terjadi betul-betul seperti yang digambarkan dalam filem-filem Hollywood apa semua. Kita macam contohlah ada pintu, kalau sekarang saya nak pergi Kuala Lumpur makan masa sejam 15 minit di langit kalau cuaca bagus. Kalau cuaca tak bagus kadang boleh makan sampai masih 3 jam bergegar, dah baca surah Al-Mulk pernah terjadi dalam masa-masa selalu terbang dulu kan. Jadi tidak mustahil manusia boleh mencipta satu teknologi yang boleh mempercepatkan pergerakan kita, dan itu ada dibayangkan pada kemampuan Dajjal. Dikatakan Dajjal menguasai dunia hanya dalam masa 40 hari, dan dalam masa dia menguasai dunia itu bukan hanya bala tenteranya, bukan hanya pengikut, malah dikatakan Dajjal sendiri yang menyaingi dunia dalam masa 40 hari itu. Jadi pernah dikatakan kepada kami bahawa kemampuan Dajjal itu tentu melebihi kemampuan kita yang teknologi yang kita tahu sekarang ini. Itu salah satu daripada fitnah Dajjal. Jadi di situ mengapa kita perlu membaca, mengapa kita perlu menghafal, mengapa kita perlu tadabbur 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi ini, kerana inti pokoknya yang jika kita betul-betul cuba amalkan, cuba hidupkan, cuba melahirkan segala intipati 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi ini, kita boleh menjadi pelindung kita daripada fitnah Dajjal. Jadi bila dikatakan Dajjal itu satu fitnah yang besar, kan, walaupun digambarkan sebagai orang yang mempunyai satu mata saja, tentulah Dajjal itu orang yang mempesona. Tentulah Dajjal itu ada pesonanya sendiri. Tentulah Dajjal itu ada kemampuannya sendiri yang Allah berikan kepada dia, yang sehingga kan dipesan bahawa jika kamu datang pada maafkan saya lupa sekarang sama ada itu hadis ataupun itu pesan para ulama, sehingga dikatakan jika kamu datang pada masa Dajjal itu, maka ikatlah orang-orang perempuan kamu, mak ke adik ke anak-anak, siap isteri apa semua, ikatlah, kerana yang banyak terpengaruh dengan Dajjal itu adalah orang perempuan. Betapa pesonanya Dajjal itu, dan pesonanya Dajjal sehingga boleh menghidupkan dan mematikan. Yang benda itu semua sekarang jika kita tengok baca maklumat-maklumat dari luar negara, sekarang telah ada orang yang telah ada sekelompok saintis yang ingin membangunkan manusia AI. AI apa nama? Artificial AI apa Kak En? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Kepintaran buatan. Kepintaran buatan. Ya, kepintaran buatan. Sehingga kita tengok simpelnya AI itu, bila orang post gambar kita di Facebook, Facebook akan bagi notification katanya mungkin you might be macam dia cakap mungkin kamu ada dalam gambar si Anu ini katanya. Dan kita pun tengok, betul lah, ni ada gambar saya, tengok. Jadi Facebook dah boleh detect dah. Muka yang ni muka KN, muka yang ni muka saya, muka yang ni muka Kak Saimah, muka yang ni muka Amirah. Dan itu yang dikatakan sebagai AI. Jadi dulu saya pernah tonton satu filem di mana dua orang suami isteri ini merupakan saintis. Kemudian si suaminya mati, tapi sebelum si suaminya tu mati, suami isteri ini telah mengumpul semua maklumat daripada minda suaminya masuk dalam komputer apa semua. Kemudian bila suaminya dah mati, yang isterinya ini pun meneruskan apa yang telah dirancangkan tadi, jadi suaminya boleh dihidupkan balik. Jadi menghidupkan orang mati itu antara kemampuan-kemampuan yang dikabarkan ada kepada Dajjal. Jadi mana kata benda-benda macam tu bila kita tengok zaman sekarang, bila kita tengok pesan-pesan Rasulullah, bila kita tengok bila kita tadabbur ayat Al-Quran,
Kita tengok benda-benda dalam filem, kita tengok benda-benda yang orang kata apa, teori Illuminati apa semua tu, kan bagi saya benda yang tidak mustahil untuk berlaku. Tidak mustahil, manusia boleh mencipta manusia satu masa nanti, tapi tentulah tidak seperti manusia yang betul macam kita ni, kan? Kan teknologi AI sudah boleh membuat macam-macam, macam KN Kak Noni ada cerita gitu, pernah cuba kereta X50 yang macam nak kata X50 tu kita masuk. Tak sanggup. Jadi macam sekarang ada satu benda yang banyak orang main di internet sekarang, dia kecil je benda tu, kecil. Tapi benda tu dipanggil apa, selfie stick ke apa. Maknanya dengan benda yang kecil tu, dia boleh ambil gambar kita dari awan, dari sana, nak guna untuk selfie. Cuma sambung bluetoothkan saja benda tu dengan telefon kita dan dia boleh jadi macam drone. Kan? Kita pun kalau sebelum ni kita nak selfie kita pakai kayu yang kemudian kita jadi kita sudah berada di akhir zaman. Bila manusia semakin maju, kata orang bijak pandai, maknanya kita sudah semakin hampir dengan fitnah yang besar itu. Kan? Sebab yang membawa fitnah yang besar itu, Dajjal itu dikatakan kemampuannya memang kemampuan teknologi tinggi lah. Jika dalam bahasa kita hari ini, kemampuan berteknologi tinggi. Mungkin orang dulu, orang zaman sahabat Rasulullah ataupun orang selepas-lepasnya, mungkin mereka belum jelas dengan kemampuan Dajjal ini. Tapi kita di akhir zaman ini, apakah masih tidak jelas lagi kepada kita kemampuan yang bakal fitnah yang bakal menimpa kita. Fitnah maksud saya di sini adalah ujian. Banyak ujian yang sedang menimpa kita sekarang, di mana Facebook sahaja pun sudah boleh mengesan muka kita kan. Kadang-kadang kita dalam Facebook kita komen dekat kawan, kita cakap pasal kek lapis, lepas tu dalam masa berapa jam lepas tu akan keluarlah iklan kek lapis, cookies apa semua kan. Kalau macam kadang-kadang bila kita lepas saya perhatikan, bila kita lepas program Jumaat Manis ni, bila saya buka YouTube ataupun buka Facebook kan, mudah nak keluar iklan yang derma, wakaf lah, apalah kan. Tengok macam mana teknologi mereka. Boleh tengoklah lepas ni, cuba buka YouTube, cuba buka apa iklan yang keluar tu. Bersangkutan tak bersangkutan dengan apa yang kita baru bincangkan dalam Jumaat Manis ni. Makna katanya kehidupan kita sekarang memang sedang diuji dengan teknologi. Dan itu sudah dikatakan, digambarkan dalam ayat 109 ini, semua jenis iban luasnya ilmu Allah itu memang tidak terjangkau oleh fikiran kita. Jadi apapun kita selalu mohon pada Allah SWT. Allah lah yang maha suci, kita tidak tahu apa-apa melainkan apa yang Allah tahu. Asyik lalu iklan pizza Domino's kata Cik Yam. Baik, itu saja untuk kali ini. Slide insya-Allah kita akan terima kasih Ustaz. Sekejap okey. InsyaAllah slide kita akan kongsikan InsyaAllah slide kita akan kongsikan dalam group. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita berusahalah untuk menjadi keluarga, untuk menjadi kelompok, untuk menjadi masyarakat yang saling berpesan, saling tegur-menegur, kerana yang ditegur itu belum tentu orang yang tidak berilmu kan. Yang ditegur itu pun belum tentu orang, yang menegur itu pun belum tentu orang yang baik, belum tentu orang yang jahat. Tapi itulah fitrah manusia. Kita manusia tidak disuruh untuk hidup sendiri. Seperti yang selalu kita cakap, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Tidak dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, tapi dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bermakna mesti ada hubungan, mesti ada dengan orang lainnya, kan? Ataupun ada pada contoh-contoh yang lain juga. Contoh yang baru saya cakap tadi, solat sendiri dapat 1, solat berjemaah dapat 27. Mengapa digandakan sehingga begitu banyaknya
sehingga dapat 27. Kerana jika betul-betul kita menghayati solat berjemaah itu, tentulah banyak kebaikan-kebaikan yang boleh ditutus daripadanya. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang hadir. Kita berdoa semoga Allah tetap mengurniakan hikmah, hidayah dan rahmatnya kepada kita agar kita dapat meneruskan program kita. InsyaAllah kami juga sedang berusaha untuk menjemput ustazah lain untuk menggantikan saya. Jadi takutlah pula sampai 2 bulan muka saya saja, takut makcik-makcik semua. Jadi bosan. InsyaAllah kita yang tu pernah saya bincangkan dengan Kak Em sebelum ni kan. Jadi insyaAllah kita akan cubalah jemput ustazah lain juga untuk beri pengisian dari kita. Ataupun masa kita sudah cukup, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Asr innal insana yufus ila alladzina amanu Cik Yam lalu Bizan ni. Kak En ada apa nak cakap untuk ni ahli Jumaat Manis kita? Alhamdulillah Ustaz, ini dah masuk minggu keempat dah kan? Dah minggu keempat dah kan? Alhamdulillah. Tengok Ustaz, asalnya kalau tak buat memang tak ada Ustaz. Iyalah, kan kalau tak buat tak ada. Bila kita dah buat, kita perlu bertahan je lagi. InsyaAllah. Cuba kita cuba. Lupa pula beritahu Abdullah tadi, lupa nak jemput sahabat-sahabat di Anekdot. InsyaAllah untuk depan mungkin. So sekarang mereka tengah bela-bela dengan tugasan. Mengambilkan tugasan. Kamu tanya Mel nampak kembali air kan nak? Mata dah mula berair dah. Itu yang tadi tak boleh nak tahan lagi pergi ke klinik. Okey, apa-apa pun. Okey, terima kasih semua yang hadir. Boleh live. So kami sambung ni untuk. Terima kasih Mama. Terima kasih Ustaz. Datuk Iman pun ada, terima kasih. Okey, sama-sama Ustaz. Ya, sama-sama. Zu ada tadi kan? Ada, tapi rasanya line dia tak okey kot. Tiba-tiba macam dia terleft. Cik Yam masih ada. Cik Yam masih. Cik Yam tak sempat boduk stick ikut. Dr. Sarina. Dr. Sarina.